Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zikir Yusof nak menceritakan sedikit tentang isu ataupun masalah-masalah kereta dan sebagainya. So kat sini daripada cerita yang Zikir nak sampai ni mengenai tentang gearbox manual. Di mana apa yang kita tahu, walaupun kita tak pakai gearbox manual, tapi sekurang-kurangnya jadi manfaat kepada kawan-kawan ataupun saudara mara, adik-beradik yang pakai kereta gearbox manual. Okey, sebelum tu yang belum subscribe, minta tolong subscribe guys. Okey, andai kata bermanfaat, minta tolong share. Minta tolong share supaya ilmu yang serba kekurangan yang Zikir share ni bermanfaat, insya-Allah. Okey, di depan Zikir sekarang ni adalah komponen-komponen yang berkaitan dengan gearbox Okey. So kat sini kereta ni sebenarnya ada masalah leaking. Okey, tapi kenapa gearbox boleh terbarai macam ni? Okey. Casing semua ada Cun. Okey, casing dua-dua ada, gigi gear semua dah ada Okey, korang tengok elok sebab apa Zikir buat macam ni. Okey, yang pertama kita tengok driveshaft hoisting. Okey, Zikir tengok driveshaft hoisting sebenarnya tak bocor pun. Tak bocor pun. Okey, disebabkan Zikir tukar, disebabkan dia macam lembab-lembab basah. Okey, dia dah ada masalah nak start bocor. So Zikir akan suggest tukar driveshaft hoisting. Okey, yang pertama tolak tepi, kita dah faham dah. Driveshaft hoisting tak perlu turun gearbox, boleh buka, boleh tukar. Okey, dia mencegah daripada minyak gear keluar daripada driveshaft. Faham? Okey, terima kasih. Okey, yang tiga ni pula yang berkaitan dalam gearbox. Okey, dia ada cover, gear lever, dia ada oil untuk mem shaft dan juga gear lever oil. Okey, nampak? Cun Oh, jelas gambar, alhamdulillah. Okey, so Zikir nak ceritakan sikit kat sini. Bukan Zikir buat video ni, okey, bukan Zikir buat video ni untuk mempertikaikan. Cuma Zikir nak beri satu keterangan supaya kita dapat faham, ataupun andai kata kita disuggest ataupun diterima seandai kata daripada yang video Zikir nak terterakan sekarang. Okey, di mana gearbox manual sebenarnya masalah leaking itu dia datang daripada punca tak jaga minyak gear. Minyak auto kita rajin jaga, betul? Untuk minyak gear, orang tak bagi tahu berapa kilometer. Kalau andai kata kita tahu, kita tolak tepi. Kalau andai kata tak tahu, manfaatkan video ni untuk share. Di mana 40,000 kilometer boleh tukar minyak manual, tak ada masalah. Kita nak barai gearbox, tukar gearbox ke kita nak jaga minyak? Minyak gear manual tak macam minyak auto, mahal. Okey, untuk kereta model Myvi, Alza manual Clipper, Kenari, lebih kurang aja gearbox dia orang. Okey, cuma Saga FLX manual saja yang menggunakan gearbox. Gearbox dia lain macam sikit. So dia menggunakan 75-90. Okey, dia ada minyak khas dia. Tapi untuk kereta ni tak ada, dia pakai minyak gear biasa saja. Sampai kilometer wajib ditukar ganti. Sampai tempoh wajib ditukar ganti. Senang je. Kalau tak nak pening-pening kepala, setahun 2 kali tukar minyak, kau tim. Tak payah pening kepala. Okey, so kat sini Zikir dah order dah. Driveshaft hoisting 2. Lepas tu okey, ni yang berkaitan dengan gearbox punya hoisting Okey, sebenarnya benda ni yang pertama Zikir tunjuk yang ni dulu lah. Okey, benda ni sebenarnya terletak kat sini. Mem shaft hoisting dia di dalam gearbox. Okey, kat sini kita boleh tengok daripada depan dia keluar satu shaft daripada tengah-tengah lubang ni. Okey, so bukan punca bocor kat sini. Zikir bagi keterangan dulu faham elok. Okey, so semasa Zikir buka, Zikir akan suggest owner terus tukar. Sebab OC ni sebenarnya benda murah je. Benda OC macam ni murah je. Okey, so kita tukar je sekali, tak ada masalah. Okey, yang jadi isu yang menjadikan orang kata kita tak faham ataupun kita hanya mengikut cara orang ataupun orang bercerita, kita tak faham seadanya okey tentang benda ni. Benda ni, kau pernah nampak benda ni? Gear lever cover dengan dia punya oil seal. Okey, sikit tunjuk Okey, benda ni kalau kita nak buka, kita terpaksa barai gearbox. Okey, barai gearbox. Macam ni barai gearbox.
Okay, kita barai. Dan kos dia pun jadi tinggi. Betul? Kita turun gearbox, kita kena buka-buka habis gigi gear. Betul? So kita pun kena gam elok-elok, takut ada masalah bocor. Okay. So sebenarnya kereta ni dia ada bocor daripada oil shaft ni. Shaft gear lever. Okay, dia ngam-ngam duduk dalam ni. Okay, dia ngam-ngam duduk kat dalam ni. Okay, korang tengok bagi korang faham pelan-pelan. Faham betul-betul. Walaupun kita bukan pemain, sekurang-kurangnya kita tahu asas sesuatu komponen. Okay, benda ni terletaknya dekat sini. OC ni. Okay, dan dia ada cover. Okay, dia ada cover. Okay. Okay, sikit pasang dulu sikit masuk dulu. Okay. Memang dia ada satu dia punya apa ni, lubang hidung, lubang angin supaya bila benda ni bergerak dia boleh keluar angin dia. Okey, sebab dia jadi gelembung macam tu kan, bahasa faham macam tu lah cakap. Okey, so memang tak ada isu pun kat sini. Sebenarnya kalau andai kata OC ni bocor, dia akan keluar minyak daripada sini. Okey, dia akan keluar kat hidung ni, dia akan keluar minyak. OC ni bocor, dia akan keluar minyak, dia akan meleleh kat sini, dia akan banjir minyak kat sini. Ni daripada sudut bawah sikit cerita ni. Daripada sudut bawah dia akan banjir minyak kawasan sini. Okey, dry shaft hoist korang tolak tepi, sebab dry shaft hoist kalau kita tengok daripada sudut yang lain, dia ngam-ngam daripada sini. Okey, sekarang ni bukan isu petikai Jangan cerita pasal petikai dulu. Kita kena faham dulu. Nak tukar OC ni, kita terpaksa barai gearbox, di mana ada pin, ada klip. Dah buka habis, baru kita boleh keluarkan shaft ni. Okey, kita keluarkan shaft ni, keluarkan OC. Kita akan gantikan cover baru, OC yang baru. Kita pasang balik elok-elok, letak gam elok-elok, letak grease elok-elok, letak OC elok-elok, ketuk elok-elok, kita pasang. Cun-cun masuk, settle. Tapi cerita sikit. Okey, kita pernah dengar di mana ada, bukan ni pernah dengar cerita je. Okey, benda ni andai kata bocor, sikit pasang balik, minta maaf alright, sikit pasang elok-elok Okey. Okey, kalau kita nak tukar OC ni, kita wajib keluar benda ni, betul? Betul. Dia tak boleh keluar ikut mana? Dia nak keluar ikut mana? OC ni tak mungkin boleh keluar. Korang boleh koyak cover ni. Macam mana kau nak pasang cover baru? Macam mana nak keluarkan OC ni? Tak boleh kan? Betul? Faham kan? Benda ni tak boleh keluar. Memang tak boleh keluar. Kau buat macam mana pun dia tak akan keluar. Korang kena keluarkan shaft ni dulu. Okey, cara untuk mudahkan kerja, tapi korang fikir elok memang dia jimatkan kos. Kadang-kadang menjimatkan kos tapi menjadi malapetaka. Faham Okey. So cara alternatif yang biasa sangat sikit dengar ataupun orang cerita, benda apa bunyi tu? Okey. So diorang akan grinder sini tau. Diorang akan grinder kat sini. Okey. Diorang akan grinder kat sini. Diorang potong. Sekejap. Diam jap. Okey, diorang akan potong. Diorang akan grinder, diorang akan cabut pin ni. Diorang akan cabut pin ni. Tahu, diorang boleh cabut. Benda ni ribet je. Diorang potong grinder, diorang cabut pin ni. Memang boleh keluar. Okey, benda ni boleh cabut keluar. Tetapi kalau korang fikir betul, kita letak dulu. Okey, nampak pergerakan. Kita kena faham benda ni dulu Okey, nampak pergerakan dia. Betul. Kita grinder benda ni, kita boleh tarik pin ni keluar. Betul. Pin, nampak pin ni boleh cabut keluar. Lepas tu kita boleh cabut bingkai ni, keliling ni, bracket dia ni, boleh cabut keluar. Okey, kalau andai kata korang dah, mana yang lama? Okey, kat sini. Contoh kita nak keluarkan. Okey, bila dah cabut, diorang akan potong. Diorang potong sini. Okey, diorang potong. Tak kira lah pakai gaji besi ke, pakai grinder ke, diorang potong. Pak, terputus. Benda ni terputus, jadi macam ni. Terputus. Okey, so apabila dah putus, dia boleh cabut keluar. Benda ni buat kerja kat luar je boleh buat. Benda ni boleh buat kerja grinder, cabut keluar. Grinder, potong, boleh cabut keluar OC ni. Betul, memang jimat. Siki akui memang jimat daripada korang buat kerja macam ni. Okey, korang fikir elok Diorang akan pasang OC yang baru. Betul? Diorang pakai cover yang baru. Okey, semasa diorang buat pemasangan, okey, yang pertama, diorang kena centerkan kedudukan ni dalam keadaan paling tepat.
Maknanya batang sub ni dia tak boleh corner macam ni. Tak boleh corner macam ni sebab dia ada beza kat sini. Yang pertama, lubang lock dia. Supaya kita punya gear, kenapa gear 3 ni sengit? Boleh masuk gear 3, boleh masuk gear 4, semua gear boleh masuk. Tapi dia jadi sengit. Tak betul. Kalau andai kata pasang betul sekalipun, permukaan ni, okey, dia orang akan welding. Benda ni tak terputus tau. Benda ni, korang cabut benda pin ni, benda ni tak putus tau sebab benda ni melekat. Dia welding keliling. Nampak? Bila korang dah tukar, korang dah masuk elok-elok, dah cun kan. Lepas tu korang akan welding. Tek. Welding tu, dia ada suhu panas tau. Dia ada suhu panas. Nak jimat tak salah. Cuma sikit nak memberi penjelasan supaya kita faham. Betul? Nak jimat tak salah. Okey, isu condemn, tak ikut cara orang ataupun nak ajar orang tu tolak tepi dulu. Bagi kita faham. Bila kita welding, besi ni panas. Besi ni mesti panas. MIG ke, TIG ke, welding Alka ke, batang sharp ni panas. Bila batang sharp ni panas, OIC yang baru yang duduk dekat sini, korang rasa macam mana? OIC ni dia pantang dengan panas. OIC ni. Semua OIC dekat enjin dia pantang dengan panas. Apabila dah welding, besi ni panas. Korang letaklah air macam mana pun, bungkus macam mana pun, tetap besi ni panas. Sebab besi ni besi mampat. Okey? So bila panas boleh menyebabkan OIC ni keras. Okey, OIC ni keras. Macam ni contoh yang lama, keras. OIC ni keras. Bila OIC ni keras, dah siap pemasangan, kalau boleh tahan lebih pada 2 tahun, alhamdulillah settle masalah. Tapi kalau andai kata sebulan 2 bulan OIC betul-betul keras, disebabkan welding tadi, menyebabkan ada masalah bocor balik. Ada masalah bocor yang sama. Masalah tak selesai. Okey, cuma sikit nak memberitahu. Untuk kerja-kerja macam tu, nak jimat tak ada isu, tak ada masalah. Tapi kita kena faham macam mana OIC ni boleh bocor. Betul? Cara mencegah daripada OIC ataupun o-ring ataupun dry shaft OIC. Okey, korang kena ingat benda ni. Okey, korang nampak benda ni biasa kan? Korang nampak benda ni biasa, betul? Okey, korang nampak benda ni biasa je kan? Dia duduk kat mana? Duduk kat mana? Dia duduk kat mana? Kalau korang pernah tengok benda ni, dia duduk kat mana? Okey, dia duduk kat atas permukaan gearbox ni. Ngam-ngam kat atas ni. Dia duduk kat sini. Okey, untuk apa ni sebenarnya? Benda ni boleh cegah daripada OIC korang keras ataupun bocor. Benda ni. Benda ni dia boleh cegah daripada OIC, daripada gearbox cepat bocor dengan dry shaft OIC, dengan gear lever OIC. Boleh cegah daripada benda ni. Minyak salah satu. Tapi ni adalah lubang hidung. Wap haba panas yang dalam gearbox ni. Okey, yang dalam gearbox ni. Yang dalam gearbox ni, dia panas tau. Walaupun dia ada minyak, dia akan ada satu haba. Haba panas. Bila haba tu panas, boleh menyebabkan OIC cepat keras. Fungsi hidung ni melepaskan angin, melepaskan haba-haba panas yang duduk dalam gearbox ni. Nampak? Memang disediakan satu lubang angin dalam ni. Nampak haba panas masuk, dia akan keluar ikut sini. Lubang ni kalau andai kata sumbat, minta tolong pomen tembak angin, spray. Spray anti rush. Boleh spray. Boleh spray, kadang-kadang sumbat. Kita tak sangka. Kita tahu setiap buat kerja, kita kena tahu sebab kenapa kita buat. Kalau boleh nak selesaikan terus. Ui, OIC gearbox bocor ni. Pastikan hidung ni, wap panas ni, skru ni nampak simple macam ni. Apabila dia sumbat, haba panas tak boleh keluar, so menyebabkan OIC bocor lagi. Dah buat banyak kali tapi tak selesai juga. Masalah yang sama berulang kali. Walaupun jaga minyak, tapi hidung ni sumbat. Cuba korang tutup nafas, tengok, tutup hidung. Sikit nak tengok berapa lama boleh tahan. Samalah haba panas dalam ni, dia tak boleh keluar. Dia tak ada lain, lubang-lubang lain dah tak ada dah. Ni je salah satu dia punya lubang angin. Mungkin memang dia tutup macam ni supaya air masuk tak boleh. Ngam-ngam dia masuk haba panas, dia akan keluar. Memang dia ada haba panas. Pastikan hidung ni tak sumbat. Faham elok-elok? Okey. So benda ni. Oh, benda ni benda apa ni? Orang kata macam ikan pari punya tulang pun ada benda ni, kan? Tak apa, tolak tepi. Ni sebenarnya
Benda ni kalau patah, kita buka, kita kena tukar. Kena tukar yang lain. Benda ni memang ada jual. Sebenarnya benda ni dia cover untuk gear 5. Okey, minyak yang mengecek daripada gear 3, gear 4, gear 2, gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, dia akan mengecek jatuh atas ni. Dia akan lalu ikut lubang ni. Dia akan lalu, dia akan menitis dekat gear 5. Sebab gear 5 asing. Betul? Dia ada cover sebelah hujung. Okey, dia akan duduk kat sini. Tengok mana lubang ni tadi. Okey, ni lubang ni. Okey, nampak? Dia akan jatuh ngam-ngam dekat gear 5. Supaya gear 5 tu basah. Bila gear 5 tak basah, so menyebabkan gear tendang. Benda ni kalau patah, memang ada jual. Boleh beli. Kalau patah, kita jangan orang kata, biarlah lantak bukan kereta aku. Tak boleh macam tu. Tanggungjawab dalam kerja. Okey, supaya minyak jatuh, dia meleleh ngam-ngam, jatuh atas gigi gear 5. So gear 5 basah, so menyebabkan gear 5 tu boleh tahan lama. Itu je. Setiap function yang ada dekat gearbox ni mesti ada sebab yang dia buat untuk menjaga ketahanan dalam gearbox ni. Okey, termasuklah lubang hidung ni tadi, di mana wap panas boleh keluar. Dia tak nak terkompol, dia duduk dalam ni, so menyebabkan OC cepat keras. Okey, so kita akan tukarkan sekali dia punya OC mem shaft yang sikit tunjuk tadi. Lepas tu cara nak buat untuk ni memang kena buka macam ni. Kalau tangan sikit akan suggest owner buat macam ni. Buka je, barai je gearbox, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya kita dapat gearbox kita dalam keadaan bersih dalam dia. Okey, kita nak bersih dalam dia. Bersih. Betul. Korang jangan ingat kereta manual tak ada magnet. Ni ada magnet. Ada magnet? Ada. Tapi janganlah minta komen buat. Sebab benda ni dia duduk terus dalam gearbox. Okey, dia ada tempat dalam gearbox. Kena buka, kena turun gearbox, kena buka casing gearbox. Banyaklah kerja. Kalau manual dia ada kat isam, betul. Dia ngam-ngam duduk bawah ni. Duduk bawah ni. Okey, ngam. So dia akan menyerap. Dia duduk paling bawah. Dia akan menyerap besi-besi. Dia akan pegang besi-besi. So kita dah cuci bersih. Nanti kita akan buat pemasangan balik seperti sedia kala lah. Itu je lah untuk gigi-gigi dia semua. Sikit dah check memang tak ada masalah. Sebab owner pun cakap tak ada gear tendang ke, gear susah masuk ke, tak ada masalah apa. So sikit tak nak usik benda-benda macam tu. Sikit akan utamakan benda yang dia buat dengan sikit sahaja, masalah bocor. So untuk kereta dia selesai. Okey, kita manfaatkan video ni. Kita manfaatkan dalam hidup kita biasa untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata tak bermanfaat, sikit minta maaf. Kalau andai kata bermanfaat, minta tolong share. Okey, minta tolong share supaya kita nak mencegah daripada kita langsung tak tahu. Matlamat video ni bagi kesedaran. Korang tak boleh buat pun tak ada masalah. Sekurang-kurangnya korang tahu cara untuk cegah masalah. Oh macam ni cara dia. Oh macam ni cara dia. Korang, dia sebenarnya yang tengok video sikit ni, sikit tengok dia bukannya nak buat sangat satu benda tu. Kadang-kadang takkan kita nak jack kereta, takkan kita nak buat benda, tak ada. Buat minor servis auto body boleh lah. Tapi manfaatkan video ni supaya kita dapat tahu. Oh benda ni macam ni. Oh video tu aku dah tengok macam ni. Faham? Okey, terima kasih banyak yang support sikit. Yang belum subscribe, minta tolong subscribe supaya korang tak terlepas video yang akan datang. Minta tolong like, minta tolong share. Okey, tak kira kau nak share kat mana pun ikutlah. Yang penting bermanfaat video ni. Isu kecil, jangan main-main. Okey, bila korang welding, korang ingat besi ni panas, OC tu cepat bocor. Faham? Ini adalah cerita betul. Kalau korang fikir logik. Tak payah pening kepala, fikir logik je. Nak petikai tolak tepi. Tapi inilah kenyataan dia. Dia memang welding ngam-ngam cun-cun je. Korang tak boleh nak ubah sebenarnya benda-benda macam ni. Diorang welding memang cun-cun. Daripada kilang memang ada setting dia. Memang ada setting dia. Bila korang dah welding, benda ni akan sengit dah sikit. Sengit sikit, gear jadi tak apa-apa nak masuk. Jadi keras ke, jadi kerak ke, ataupun sengit gear ke, rasa tak selesa. Gear lever bush cepat pecah ke dan sebagainya. Okey, cara sikit-sikit bagi tahu manfaat daripada video sikit ni. Ikutlah cara bekerja yang betul. Okey. Terima kasih. Next time kita jumpa lagi. Jangan lupa selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang, yang lemah semuanya datang daripada sikit. Yang hebat, yang maha berkuasa semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum.